Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usairi bin Khalid. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang pertubuhan antarabangsa iaitu ASEAN. ASEAN ditubuhkan pada Ogos 1967 hasil dari persefahaman 5 buah negara berjiran bagi menjaga kepentingan bersama baik dari segi keselamatan maupun kepentingan perdagangan. Ini kerana pada ketika itu 5 negara berjiran ini menghadapi ancaman komunis dan hubungan dua hala yang tegang antara satu sama lain. Pada masa kini, negara anggota ASEAN yang terlibat sebanyak 10 negara iaitu Brunei Darussalam, Kemboja, Republik Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Seterusnya, kita beralih kepada matlamat penubuhan ASEAN. Terdapat beberapa matlamat iaitu yang pertama adalah mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di rantau ini. Ia dijayakan melalui usaha dan tindakan bersama dengan semangat persamaan dan perkongsian. Langkah-langkah ini sebagai usaha untuk mengukuhkan asas untuk sebuah masyarakat yang aman dan makmur di negara-negara Asia Tenggara. Manakala yang kedua adalah untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau. Perkara ini hendaklah dilakukan berdasarkan hormat menghormati sepenuhnya kepada keadilan undang-undang di kalangan negara rantau ini dan patuh kepada piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan matlamat yang ketiga adalah untuk menggalakkan kerjasama yang aktif dan saling membantu terhadap perkara-perkara kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran. Seterusnya, Malaysia sebagai salah satu anggota dalam ASEAN memperoleh banyak manfaat daripada pertubuhan ini. Antaranya ialah manfaat dari segi ekonomi. Malaysia telah terlibat dengan pelbagai projek perindustrian yang melibatkan kerjasama antara negara serantau. Antara projek perindustrian ialah projek pendidikan dan yuria di Bintulu. Malaysia juga dapat memanfaatkan pulangan ekonomi melalui kerjasama perindustrian dengan negara Indonesia melalui projek perindustrian baja yuria. Bukan itu sahaja, Malaysia juga dapat meneroka sumber maritim untuk sektor perikanan, pelancongan dan pelombongan. Penglibatan Malaysia dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah menguntungkan sektor perdagangan dengan adanya skim tarif sama rata (CEPT). Hal ini juga dapat memperluaskan pasaran Malaysia ke negara serantau. Dan seterusnya dari segi politik, ia dapat menggalakkan keamanan dan kestabilan politik. Negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mengelakkan kuasa besar untuk campur tangan dalam segala isu yang berlaku dalam ASEAN. Selain itu, kawasan bebas senjata nuklear Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone adalah satu kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam untuk mengamankan kawasan ASEAN dari nuklear. Manakala dari segi sosial pula dapat dilihat dalam SIAMIO iaitu Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang ditubuhkan pada November 1965 di Bangkok, Thailand. Tujuan pembentukan SIAMIO adalah untuk mewujudkan kerjasama antara negara-negara anggota untuk perkembangan kemajuan dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Projek seperti RECSAM, Regional Centre for Education in Science and Mathematics, yang berfungsi untuk membawa pembaharuan untuk perkembangan kurikulum tempatan dalam bidang sains dan matematik. Dan untuk kesimpulannya, ASEAN merupakan sebuah pertubuhan serantau yang istimewa dan berbeza dengan pertubuhan antarabangsa yang lain kerana ia mempunyai banyak persamaan antara satu sama lain. Sebelum penubuhannya, negara-negara Asia Tenggara telah menubuhkan SEATO, ASA dan Mafilindo. Namun, ketiga-tiganya gagal kerana berlaku krisis dan pertelingkahan antara mereka. Antara krisisnya adalah penentangan Indonesia dan Filipina terhadap gagasan penubuhan Malaysia. Penentangan ini menimbulkan ketegangan dan akhirnya menamatkan pertubuhan serantau tersebut. Perbincangan ini juga telah menunjukkan tujuan penubuhan ASEAN adalah untuk mempercepatkan kerjasama ekonomi, kemajuan sosial
dan perdagangan di rantau Asia Tenggara.